Tuan dan puan, kertas ke-8, politik dan kepimpinan. Sama-sama kita menjemput dan persilakan Datuk Wira Marzuki Yahya, pengasas Yayasan Sedar, yang akan membawa tajuk Kenapa dan Kemana Politik Orang Melayu Perlu Berubah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syufil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengacara majlis, para hadirin yang saya tidak dapat menyebut nama satu persatu, tetapi tidak juga mengurangkan rasa hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama hadir dalam majlis sidang meja bulat pada hari ini. Alhamdulillah, saya diminta untuk berdiri di sini untuk berbicara tentang soal politik, yang mana tajuknya Kemana Hala Tuju Politik Orang Melayu. Bila orang menanyakan kepada saya, terutama teman-teman saya dulu, apa nikmatnya bila menjadi ahli politik? Jawapan yang selalu saya jawab dengan rasa ikhlas saya, iaitu saya selalu merasa tersesat walaupun saya berada di jalan yang benar. Dan saya beranggap itu lebih baik daripada saya berasa benar walaupun saya berada di jalan yang sesat. Itu adalah filosofi pengajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, iaitu kita sebagai umat, kita harus mempunyai perasaan untuk merasa. Dan hari ini saya berada di pentas ini bersama dengan kumpulan-kumpulan intelektual untuk kita nak berbincang tentang soal nasib orang Melayu. Sejarah perjuangan saya, sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu macam mana saya terjebak masuk ke dalam politik. Tahun 1998, di saat waktu reformasi, di saat orang Melayu berpecah kepada sokongan dan juga ikutan kepada individu tersebut, UMNO menjadi terbelah kepada dua. Saya ni tak tahu apa, tiba-tiba dipanggil. Kami tak ada orang di Bagan. Saya ingat Prof Murad tahulah di Bagan. Dipanggil untuk menjadi bendahari pemuda UMNO. Pasal saya waktu tu dia poket ada lebih sikit. Dipanggil menjadi sebagai bendahari pemuda UMNO di bahagian Bagan. Sehinggalah selepas itu saya diminta untuk menjadi ketua pemuda dan kemudian bertanding sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia. Tidak lain dalam perjuangan saya itu sewaktu itu adalah untuk memperjuangkan nasib orang Melayu. Saya berasal dari Bagan, walaupun saya bukan anak dilahirkan di Bagan. Pada waktu saya mula menjadi bendahari UMNO, pemuda UMNO, saya melihat masih banyak kampung-kampung Melayu. Kita ada kampung Jawa, kita ada Muka Road, kita ada Bagan Jermai. Betul tak betul, Prof? Tetapi yang jadi aneh, kita ada parti politik memperjuangkan orang Melayu,
Hari ni kita pergi tengok apa berlaku di Bagan. Jangan katakan kampung, kelibat orang Melayu pun susah nak tengok. Ini realiti. Tiba-tiba saya pula terjebak dengan satu lagi gagasan dalam gerakan untuk menjatuhkan UMNO. Saya masuk pula Parti Bersatu. Banner Parti Bersatu. Kenapa? Kerana UMNO sudah tidak lagi menjadi parti untuk membela orang Melayu. Tetapi UMNO menjadi satu benteng untuk mempertahankan pencuri. Di sini saya melihat di mana orang-orang Melayu itu sendiri lebih menilai parti itu daripada kerosakan. Sehingga kan bila mana kita beralih arah melawan parti UMNO, kita ini dianggap pengkhianat. Sehingga kan hadirlah ramai intelektual dan juga pakar-pakar membuat penilaian yang tidak tahu membezakan antara pencuri dan penyelamat. Dan lahirlah ulama-ulama yang tidak tahu membezakan antara malaikat dan syaitan. Ini berlaku, tuan-tuan. Tetapi saya tidak pernah jemu untuk bercakap memperjuangkan nasib orang Melayu. Pada akhirnya kami berjaya. Berjaya menumbangkan sebuah kerajaan yang memerdekakan negara ini. Iaitu sebuah negara yang dipimpin oleh parti politik terbesar negara, iaitu UMNO. Selepas kita dah berjaya, tiba-tiba jadi macam ni pula. Kena pula duduk dalam parti Melayu lagi. Dan kali ini, pencaturan kita mungkin agak berbeza. Tadi saya mendengar ramai di antara pembentang-pembentang kertas menyebut dengan jelas bahawa banyak jasa ideologi yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir bukan sahaja sekarang tetapi di zaman beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi kalau tuan-tuan lihat, di saat beliau berlawan dengan UMNO, beliau dilabelkan sebagai perosak kepada orang lain. Di mana letaknya orang Melayu itu dalam pemikiran mereka? Orang Melayu melawan penjajah untuk memerdekakan negara. Orang Melayu sanggup bersatu untuk menjatuhkan Malayan Union. Bila orang Melayu dah merdeka, orang Melayu menikmati segala kemudahan yang ada. Tetapi orang Melayu lupa. Kerana keselesaan yang mereka ada, minda mereka dijajah. Ini yang saya rasa patut kita kupas. Iaitu minda orang Melayu yang dijajah. Saya bercakap sebegini kerana saya berhadapan. Di saat bagaimana kita mengkempen untuk menerangkan bahawa Najib curi duit rakyat. Orang Melayu kata, tak apalah, kami dapat BRIM. Kami dapat duit. Sebab itu saya selalu ingatkan rakan-rakan. Nak jadi pencuri ini dia kena licik. Kalau nak jadi pencuri ayam, dia kena lari lebih laju daripada ayam. Betul tak betul? Kalau tidak, yang tertangkap dia, bukan dia tangkap ayam.
Begitu juga dengan kecurian sebanyak 50 bilion ini. Dia bukan dapat dilakukan oleh seorang. Kuasa saja tidak cukup untuk beliau nak merampok wang rakyat sebanyak 50 bilion ini. Dia perlukan satu pasukan. Dia perlukan jaringan yang kuat. Dan dia memerlukan satu sistem untuk mengaburi mata orang Melayu kerana mereka tahu negara ini adalah kedudukannya 70% kuasa politik di tangan orang Melayu. Betul tak? Maka menggunakan satu sistem yang menaja tentang kehidupan orang Melayu, maka tercapailah hasrat untuk merompak wang kita sebanyak 50 bilion. Sebab itu yang jadi aneh, bila mana kita lihat hari ini, masih ada yang sanggup apa malu bosku. Apa nilai kita sebagai orang Melayu? Saya nak cerita sedikit pengalaman saya sewaktu saya diamanah duduk sebagai timbalan Menteri Luar. Biasalah bila kita baru dilantik, kita ada bekas duta kita di sini. Bila baru kita dilantik, kita akan didatangi oleh duta-duta. Saya tidak nak menyebut duta daripada negara mana. Tetapi persoalannya begini. Dia mengatakan bahawa orang Malaysia dah berani untuk membuat perubahan. Iaitu menolak Parti UMNO. Dan mendirikan kerajaan Pakatan Harapan yang bukan dilihat sepenuhnya Melayu. Persoalan yang dilontarkan kepada saya, adakah Malaysia sudah bersedia untuk menerima liberalisation, iaitu menerima segala LGBT dan lain-lain. Saya menjawab dengan lantang, kami berjuang bukan untuk menggadaikan prinsip agama dan maruah kami. Kami berjuang untuk menyelamatkan bangsa kami, iaitu untuk menangkap penyangak yang merompak wang rakyat. Maka daripada situ saya mula terfikir bahawa bila mana keadaan Melayu itu menjadi lemah, bukan sahaja dari segi soal anutan baru yang akan dibawa, tetapi juga dia menjadi satu penilaian bahawa orang Melayu sudah hilang nilai budayanya. Maka dengan itu mudah untuk kita dijajah. Jadi sebab itu saya rasa kita amat penting. Dan saya selalu menggerakkan diri saya ini di dalam perjuangan ini adalah dengan dua perkara. Apa yang kita nak membahas hari ini, saya melihat bahawa ada dua perkara yang kita tidak pernah mahu bincang. Saya bukan intelektual. Tetapi perkara yang saya lihat yang paling utama, iaitu manusia ini, dia hanya mampu digerakkan dengan perasaan takut. Dan yang kedua, iaitu dengan perasaan cinta. Orang Melayu hari ini tidak akan merasa takut. Kerana apa? Kalau di kampung tak ada beras, parti politik akan hantar beras. Tak ada makan, akan dibuat makan. Tak ada duit, akan dibagi 100, 200. Selepas pandemik baru ni, saya banyak terlibat dengan aktiviti pelabuhan. Saya nak perlukan lebih kurang 30 ke 40 driver untuk nak bawa kontainer. Yang datang berjumpa saya, dia bagi tahu, kami tak payah kerja.
Gaji dapatlah 2,000, 3,000, duduk rumah pun orang main hantar beras, bawang, cabai apa semua. Tak payah kerja. Jadi yang merosakkan nilai orang Melayu itu adalah parti politik. Yang mendukung supaya politik itu menjadi rosak adalah orang politik. Hari ini orang kata jemu dengan soal politik, tak mau bercakap tentang soal politik, tidak mau mendengar orang politik. Yang mengangkat orang politik berada di atas itu adalah rakyat. Yang membiarkan mereka merampok wang rakyat itu adalah rakyat. Kita tidak ada keberanian. Kita pintar. Kita mampu melakukan apa saja. Kita tidak ada keberanian. Saya berharap dengan program-program sebegini dapat kita teruskan, dapat kita jadikan satu meeting point supaya kita dapat merubah minda orang Melayu. Ini negara kita, tuan-tuan. Kita boleh hilang parti, tetapi kita tidak boleh hilang negara. Di Bagan saya sebut orang Melayu sudah tidak ada tempat. Di Pulau Pinang sebelah pulau tanya Prof Murad. Sehingga kan identiti Melayu juga sudah tidak diiktiraf. Dia bukan saja berlaku di Pulau Pinang, dia akan berlaku melebar di seluruh negara ini. Apa yang kita takutkan 20 tahun akan datang, nescaya negara kita ini akan dimiliki oleh orang asing. Benar tak gimana? Negara kita ini hanya perlu 22 ahli parlimen. Di Semenanjung kita ada 165. Daripada 165 kita ada 120 kerusi saja. Yang mempunyai demografiknya kedudukan orang Melayu melebihi 50%. Tetapi dengan pembesaran bandar-bandar dan kawasan-kawasan, orang Melayu akan terkeluar. Yang pada akhirnya, kawasan yang dulu dimiliki oleh wakil daripada orang Melayu akan hilang. Malahan dengan perpecahan orang Melayu yang ada dalam politik hari ini akan membuat ia menjadi lebih buruk. Maka inilah ketakutan yang kita rasakan. Kalau dulu kita lawan untuk nak menangkap pencuri, hari ini kita terpaksa berlawan untuk menyelamatkan bangsa kita. Jadilah orang Melayu yang mempunyai prinsip, yang mempunyai akal dan memahami apa yang sebenarnya di bawah. Tadi saya melihat banyak bercakap tentang soal bagaimana UMNO itu tumbang. Ya betul, saya akui kita dulu banyak kempen cakap tentang soal YNDB. Tapi satu perkara tuan-tuan lupa. Sebahagian besar daripada peratus, saya ingat Prof Hamidin boleh menjawab ini. Peratusan orang Melayu menolak UMNO bukan sahaja kerana YNDB. Tetapi orang Melayu menolak kerajaan pada waktu itu kerana GST. Kerana harga barang naik melambung. Am I right not? YNDB itu hanya satu, tetapi yang menggerakkan rakyat di kampung adalah kerana GST. Maka inilah yang telah merangkumi menjadi satu gelombang yang mampu kita lawan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana dulu saya selalu sebut, begitu juga dengan pimpinan kami Tun, Datuk Mukris, iaitu kalau kita tidak merubah nasib kita, tidak ada siapa yang akan merubah nasib kita. Maka kitalah yang akan berubah. Dan kali ini padang kita agak berbeza.
padang politik kita juga agak berbeza. Kalau kita mahu Melayu itu ke mana perginya, Melayu itulah sendiri yang harus berubah. Kita tidak akan mampu untuk merubah mereka. Kita hanya mampu membicarakan apa yang berlaku. Dan kita melihat dan kita yakin bahawa apa yang kita katakan akan berlaku. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sama-samalah kita menjadikan platform ini sebagai satu platform yang untuk sama-sama kita dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita serta agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak nak mengambil masa yang panjang. Saya hanya diberi 15 minit dan saya minta maaf juga, saya pun tak pakai slide apa yang nak dibentang. Bagi saya bercakap politik ini inilah pembentangan saya. Saya harap tuan-tuan kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Dan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada Profesor Murad dan semua rakan-rakan perkumpulan intelektual dan tokoh Melayu yang berjaya mengadakan majlis sidang meja bulat ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ingin jelaskan juga di sini. Ya, berkenaan tadi ada perkara yang berbangkit supaya kita lebih fokus kepada ke mana hala tuju kita. Saya rasa mesej kita sudah cukup clear daripada awal tadi. Yang mana ini adalah satu daripada permulaan kita. Dan sebagai satu parti baru yang kita pun melihat dengan keadaan situasi, kita juga tidak dapat memberi satu gambaran yang jelas tanpa kita melakukan satu usaha yang kuat. Tetapi walau bagaimanapun pada petang ini saya melihat bahawa kita semua mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu untuk kita mengembalikan balik negara kita ini dan mengekalkan kuasa Melayu itu. Maka ini adalah satu daripada lanjutannya, maka kita akan bekerjasama bersama-sama. Berkenaan dengan soal kerusi tadi yang saya sebut, ada dibangkitkan oleh saudara Zul, di beliau ada urusan. Memang kita membuat pengumuman tentang soal 120 kerusi. Dan baru-baru ini Tun juga ada mengumumkan bahawa kita akan bertanding 40 dan selebihnya kepada rakan-rakan. Untuk makluman semua, kita juga sedang berusaha untuk menubuhkan satu pasukan, yang mana pasukan kita ini bukan saja terdiri daripada ahli politik, tetapi juga terdiri daripada semua rakan-rakan yang mana berbilang latar belakang yang berlainan. Maka kita akan mulakan gerakan kita ini. Maka di situlah sebagai seorang ahli politik, apa yang saya lihat, benar kita kena buat satu keputusan, tetapi biarlah keputusan kita itu untuk menjamin kemenangan kita. Jadi saya harap kita akan terus melakukan sebegini, dan saya nak jelaskan di sini juga kenapa saya tidak pakai slide itu dan ini, kerana bagi saya ini adalah permulaan dan saya juga dijemput untuk memberi sedikit pandangan berkenaan dengan hala tuju politik, dan kita juga bukanlah membuat program ini di atas platform parti. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan harus memahami bahawa ini adalah platform intelektual yang mana saya dijemput untuk memberi sedikit pandangan tentang soal politik dan orang Melayu. Terima kasih. Memperkenalkan pembentang kita yang pertama, iaitu Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid daripada Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Beliau sebelum ini merupakan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government Putrajaya dari 2010 hingga 2016, dan kini beliau merupakan Fellow Penyelidik Ilham Center, iaitu sebuah badan pendidikan bebas yang aktif menjalankan pendidikan
tentang politik Melayu dan pilihan raya di Malaysia. Petang ini beliau akan membicarakan soal topik nasi sudah menjadi bubur, politik Melayu pada masa ini. Justru saya menjemput dan mempersilakan Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid untuk membentangkan dapatan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya sebagai salah seorang pembicara pada petang ini. Seperti yang dimaklumkan bahawa saya ketika ini bertugas di Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan pada masa yang sama juga sebagai fellow penyelidik di Ilham Center, dan kami menjalankan pendidikan tentang politik dan pilihan raya di Malaysia, terutamanya dalam konteks politik orang Melayu. Itu strength kami di Ilham. Jadi kebanyakan slide yang saya akan gunakan pada petang ini bersifat lebih kepada sesuatu yang umum untuk menjaga kerangka hasil daripada dapatan-dapatan kajian yang kami lakukan sepanjang pilihan raya, sepanjang 2018 hinggalah pada masa kini bercakap tentang politik Melayu secara keseluruhannya. Next. Bila kita melihat politik Melayu, dan saya mengambil satu time frame yang ringkas, ya, tidak menafikan bahawa ia merupakan satu rentetan, bukannya satu yang mudah dan singkat untuk kita melihat kepada perubahan dalam konteks value, nilai, amalan, budaya politik itu. Tetapi dalam konteks perbincangan kita pada petang ini, saya melihat 2018 itu sebagai satu tarikh pemisah untuk dijadikan bahan untuk kita melakukan perbincangan tentang evolusi politik Melayu yang kita hendak bincangkan. Dan kalau kita lihat apa yang tersurat daripada PRU yang ke-14 itu, ialah kita melihat bahawa berlakunya perubahan. Itu yang jelas, kita melihat berlakunya perubahan di kalangan politik orang Melayu. Orang Melayu sudah mula lari, berani untuk melakukan keputusan, dan dengan jelas juga menunjukkan bahawa tanpa perubahan, okay, saya rasa tanpa perubahan dalam konteks pola pengundian, pemilihan hati oleh orang Melayu, tidak akan berlaku perubahan dalam konteks di Malaysia. Itu saya rasa sesuatu yang perlu kita akui pada masa yang sama. Dan pada masa yang sama, jelas juga menunjukkan mengapa pilihan 2014 itu boleh melakukan keputusan sedemikian. Kerana pengiktirafan bahawa kepimpinan Melayu itu diperlukan. Saya rasa bagi kami di Ilham, kami sering mengatakan bahawa kehadiran Tun Mahathir Mohamad sebagai pemimpin dalam konteks PH ketika itu memberikan satu anjakan yang tidak dapat dinikmati oleh PH dan juga pakatan-pakatan sebelumnya, terutamanya bagi mendapatkan sokongan orang Melayu. Dan ini yang memberikan kelebihan kepada pembentukan kerajaan PH ketika itu. Jadi mengapa menarik dalam konteks ini ialah ciri kepimpinan Melayu itu, saya letakkan ini. Kerana mengapa ini dilihat? Kerana dalam dapatan kami mendapati orang Melayu ketika itu memilih PH di bawah Tun Mahathir kerana mereka melihat ciri kepimpinan Tun itu merupakan ciri kepimpinan yang boleh diterima oleh orang Melayu. Bermaksudnya personality beliau itu mempunyai weight, okay, dalam memberikan sokongan kepada PH ketika itu. Bentuk bermakna orang Melayu secara keseluruhannya merasa selesa dan merasakan bahawa mereka akan sentiasa terjaga di bawah kepimpinan PH yang sebelum ini tidak diterima, tetapi dengan adanya Tun M itu dilihat sebagai satu faktor yang boleh memungkinkan orang Melayu itu terpelihara. Okay, dan reaksi kalau kita melihat itu kita ada sebelum PH, dan terdapat juga reaksi yang membawa kita kepada persoalan hari ini. Okay, di mana saya kira berlakunya apa yang dikatakan sebagai satu jeritan, saya letakkan dalam konteks ini, Melayu menjerit, yang melihat bahawa runtuhnya kerajaan Melayu, runtuhnya langit Melayu, seolah Melayu sudah tidak lagi berada di tanah di Malaysia ini selepas 2018 dengan kabarnya bahawa PH itu bukan sebuah yang didominasi oleh orang Melayu.
Jadi kita melihat kontestasi itu berlaku. Okay, di mana satu naratif yang melihat bahawa 2018 itu menunjukkan keruntuhan politik Melayu. Okay, ada satu naratif yang bawa ia sebagai satu keruntuhan politik Melayu, sedangkan satu naratif lain yang dibawa oleh PH itu menunjukkan bahawa orang Melayu boleh berubah, boleh menerima perubahan. Itu yang saya lihat. Next. Jadi dalam yang menjadi satu lebih menarik dalam konteks politik Melayu pasca 2018 ini ialah apa yang saya katakan sebagai realiti yang dinafikan. Kalau kita melihat pergolakan terutamanya 2018 hinggalah 2020 itu kebanyakannya berkisar tentang the famous 3R dalam konteks Malaysian politik. Religion, race, dan ethnicity. Jadi dalam konteks ini saya melihat kalau untuk agama itu kita melihat banyakkan naratif yang cuba diberikan bahawa Islam terancam. Dan kalau kita lihat anak Melayu itu dianaktirikan. Naratif ini dibina. Dibina dan naratif bahawa ini no longer menjadi negeri Melayu. Menjadi sangat kuat. Dan inilah seperti yang kalau kita lihat daripada peringkat awal seperti yang Tuan kata tadi yang bawa akhirnya kepada konsep penyertaan ummah, perubahan daripada penyertaan ummah kepada muafakat nasional. Untuk memenuhi kehendak naratif ini. Okay? Untuk memenuhi kehendak naratif ini, persoalan ini. Jadi kita melihat secara umumnya politik Melayu ini next slide. Okay, politik Melayu ini ketika itu kita melihat berlakunya satu kontestasi sudah berlaku. Tetapi pada masa yang sama kalau kita melihat arah tuju selepas 2018 ini yang saya katakan Quo Vadis, ke mana arah tuju politik Melayu yang membawa kita kepada perbincangan pada hari ini. Okey, kalau kita lihat dalam konteks malu apa bosku, mengapa saya letakkan itu? Okey, sebagai satu value dalam konteks Melayu. Okey, dalam konteks politik Melayu. Dia membawa kepada itu. Okey, politik orang kita doesn't matter. Ini dapatan kajian kami yang menunjukkan mungkin memalukan tetapi itu realiti. Bila kita kata kenapa kita masih lagi menyokong, dah tahu didapati bersalah, mengamalkan rasuah secara berdepan, jawapan yang selalu kami terima dalam kajian lapangan ialah dia orang kita, orang Melayu. We laugh but that is the reality. Di bawah sana itu jawapannya. Okay? The last one simple, dapat duit. Okay? Tun, saya ingat 2021 pilihan raya Slim kami menjalankan pendidikan itu menarik kerana kami melihat dia dilakukan ketika Najib Razak dijatuhkan hukuman. Kempen berlaku ketika itu. Jadi kami hendak melihat bagaimana reaksi orang Melayu terhadap keputusan mahkamah dan juga suasana senario politik. Majoriti terutamanya apabila di kawasan Felda di Slim itu yang kami turun ialah kami bertanya bagaimana sokongan, siapa yang menyokong dan sebagainya. Simple. Kami tetap akan sokong Najib. Kenapa? Kerana kami dapat RM350. Kita tanya dia. Tapi Isa Samad dengan Felda 6 bilion. Itu urusan dia. Okay. Dalam konteks malu apa bosku, menarik untuk saya lihat ketika itu ialah Najib berkempen, saya ingat kami follow kempen trail dia tu selama 10 hari di Slim. Okay. Kami ikut 9 hari. Dan 9 hari itu Najib mengadakan hampir 23 buah pertemuan dengan rakyat kempen. Dan setiap pertemuan itu mudah. Wabillahi wallahi watallahi. Saya tak pernah minta duit itu. Dan saya tak pernah ambil duit itu. Laku. Religion. Dan bila kami ajukan kepada pengundi, okay, Najib dah didapati bersalah. Okay. Masih lagi nak menyokong. Mengapa? Orang kita satu lagi, dia orang Islam. Kalau kita mati, kurang-kurang dia boleh baca Fatihah untuk kita. That is reality. So, with that in mind, saya tanyakan ke soalan, Quo Vadis, ke mana politik kita? Ini values yang kita lihat dipraktikkan, ya. Dipraktikkan. Yes, intellectually kita akan bercakap tentang perubahan Malaysia dan sebagainya. Tapi bila kita go to the field, kita bertanya, lepas tu ramai mungkin terperanjat dengan keputusan di
di Melaka, keputusan di Johor dengan 2/3 kecil dan sebagainya. Bila kami turun memang tidak merancakkan, because bagi saya masih lagi dinominasi oleh ini. 3 faktor. Janji dapat duit, orang kita, agama kita. Itu sangat-sangat jelas dalam konteks arah tuju politik Melayu ketika ini yang dominan. Saya tidak mengatakan dia paling kuat, harus sudah tentu mempunyai rentangan, tapi ini menjadi satu persoalan yang harus kita tanggapi. Kalau tidak, inilah yang akan menjadi karakteristik politik Melayu. Okay, kalau tidak ditangani, inilah. Mengapa saya mengatakan demikian? Next. Okay, mengapa? Kerana apa yang berlaku ketika inilah satu kontestasi yang lama dengan yang baru, nilai dan personality. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana dari segi intelektual kita melihat perdebatan yang kita katakan apabila Melayu hilang kuasa pada 2018 itu, mereka melihat dan mereka kembali kepada satu tanggapan yang lebih kuat. Penyelaman semula Melayu itu bukan dalam konteks yang kita bincangkan, tetapi seperti yang kita kata penyatuan rumah, Malay for Malays. Kita menjadi semakin rigid dalam konteks itu, dan dalam konteks itu tanpa kita sedar, tanpa kita sedar yang kita menerima yang kita kata tadi. Malu apa bosku kita terima as long as Melayu itu. Selagi Melayu itu, perkongsi itu yang kita lihat. Jadi kontestasi itu berlaku. Struktur, kalau kita melihat dari konteks parti, kemunculan parti-parti masih lagi mengukuhkan struktur-struktur lama yang boleh membenarkan value-value yang kita merasakan satu ancaman ini bukan saja kekal, malah diperkukuhkan. Dalam konteks ini, mengapa tidak ada parti Melayu contohnya yang berani meletakkan sesiapa saja yang didakwa harus meletakkan jawatan? Tidak ada. Kalau kita ingin melakukan perubahan struktur. Itu kita mengatakan perubahan yang ingin kita lihat, tapi tidak. Kita pada masa yang sama kita mengatakan bahawa Najib Razak Salah masih lagi broom sana, broom sini. Zahid didakwa dengan beratus tuduhan, masih lagi presiden parti. I'm not talking here sebagai ahli UMNO, jangan salah faham ya. Maksud saya, sejauh mana kita melihat orang Melayu dengan struktur yang baru. Adakah bagaimana kita harus memikirkan bagaimana struktur yang baru harus dibina dalam konteks organisasi kita orang Melayu. Begitu juga dengan konteks personality. Saya selalu katakan sampai bila kita nak bertahan dengan Tun M? Like it or not? Till when? Tidak adakah kita yang boleh berdiri? Integritinya, kelantangannya, berterusan. Jadi pertembungan personality itu sama juga dengan struktur dan nilai. Satu pertembungan yang saya kira akan mendominasi politik Melayu. Sangat-sangat kuat mendominasi politik Melayu. Next. Jadi pada masa yang sama kita melihat dalam senario politik, kita melihat berlakunya ketika ini secara umumnya dapatan kami menunjukkan bahawa orang Melayu masih lagi tercari-cari. We are in the search. Walaupun Barisan Nasional UMNO menang besar di Selangor, di Melaka dan di Johor, tapi kami merasakan ia bukan satu manifestasi bahawa itulah pilihan orang Melayu. Data kami menunjukkan bahawa sebenarnya orang Melayu masih lagi mencari siapakah kepimpinan, siapakah pemimpin, siapakah organisasi yang mereka merasakan terbaik untuk mereka. Itu masih lagi. Cabaran dia, kalau hari ini kalau kita boleh lontarkan ialah apakah yang akan kita tawarkan kepada orang Melayu? Kepimpinan bagaimanakah yang hendak kita berikan kepada orang Melayu? Organisasi bagaimanakah yang hendak kita berikan kepada orang Melayu? Kerana jelas dalam konteks PRK dan PRN, Melayu itu penentu. Dan orang Melayu mengetahui itu. Jangan salah faham. Orang Melayu mengetahui bahawa mereka adalah penentu unjang politik negara ini. Don't take that for granted. Dan satu perkara yang di sini saya lihat, kalau boleh kita menjuruskan perbincangan lebih kepada kepimpinan. Di sini lompang besar. Lompang besar yang dihadapi oleh bangsa Melayu ini. Kepimpinan terutamanya dalam membawa ciri-ciri nilai-nilai baru. Kalau dulu kita sangat kuat
kepimpinan Melayu ini feudalistik sifatnya dan sebagainya, tapi saya kira keadaan berubah. Dapatan kajian, kalau kami di Johor sangat menarik, saya selalu menggunakan satu kajian di Johor, ialah satu kawasan Dun di Johor, di Dun Dau, di mana saya melihat bahawa konsep personality kepimpinan, saya rasa ini menunjukkan bahawa adanya harapan kepimpinan Melayu yang baik itu boleh diterima. Okey, apabila dia bertanding, kata saya, Puan Awiyah Arif bertanding di N32 di Ndau atas tiket bersatu. Dia sebelum pilihan raya, pada pilihan raya 18, dia menang atas tiket UMNO. Dia melompat masuk bersatu. Bertanding kali pilihan Johor, dia bertanding atas tiket bersatu. Mengapa saya katakan ini? Saya melihat adakah tempat bagi wanita Melayu yang mempunyai ciri kepimpinan yang baik, serving the people. Contohnya, adakah mendapat tempat berbanding dengan masa yang kita melihat bahawa parti itu penting. Okay? Parti itu penting. Jadi beliau berdepan, lawannya ketika itu adalah dengan ketua bahagian UMNO di daerah Mersing. Kami ikut. Najib Razak turun 3 hari di situ. Zahid Hamidi turun. Menteri Kabinet tiap-tiap hari turun. Okay, di kawasan jin bertendang kalau ke Mersing ni, Dindau tu. Tapi Kabinet, keputusan menunjukkan very interesting. Keputusan menunjukkan, dan kawasan itu menjadi 2 buah kawasan Felda yang kami rasakan kontradik dengan dapatan-dapatan di Felda yang lain. Apabila beliau dengan 55% yang keluar mengundi, beliau boleh menang Dundau dengan hampir 4,000 undi. Very clear sweep. Dan bagi saya, itu menunjukkan bahawa there is a hope. Orang Melayu masih lagi memilih kebaikan. Ada ruang. Okay? Sekiranya calon itu integritinya bagus, tanpa mengira duit dapat juga daripada UMNO ke daripada, tapi still vote. Dan saya melihat itu menunjukkan adanya harapan dalam konteks kepimpinan. Di sini saya memberikan penekanan yang lebih kepada kepimpinan kerana dapatan kajian kami di Ilham menunjukkan pemberatan dalam konteks pilihan raya semakin hari semakin tinggi kepada calon. Okay, semakin tinggi kepada, maknanya pengundi sekarang melihat kepada integriti calon, personality calon lebih tinggi. Kalau dulu parti, tak kira parti siapa orangnya, janji parti dia nanti. Now tidak. Pemberatan kepada calon itu, dan di sinilah saya melihat nilai calon, nilai yang dibawa itu memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju politik Melayu. Okay. Bagi saya itu memberikan jawapan kepada dilema politik Melayu. Hendak melihat dalam konteks pilihan raya, lihat calon yang diletakkan. Itu represent dalam konteks budaya politik Melayu. Next. Jadi saya melihat cabaran, okay, dan naratif yang perlu diambil. 3 perkara pokok yang perlu diambil dalam membicarakan tentang naratif baru dan hal tuju baru politik Melayu ialah 3 perkara. Pertama, dalam konteks naratif. Apakah naratif yang hendak diberikan? Adakah naratif lama? Melayu tuan, ketuanan Melayu itu masih lagi relevan dalam konteks hari ini. Hari ini kita bercakap bahawa we are no longer should be apologetic. Okay? We must tell about win. How kita nak formkan benda itu. And realitinya, suka atau tidak, kita harus bekerjasama, whatever it is, dengan kaum lain. How? Dalam naratif, dalam bentuk bagaimana kita hendak letakkan itu. Okay? Saya rasa itu memainkan peranan yang amat penting. Begitu juga dengan kepimpinan, seperti yang saya kata tadi. Selepas kita membina naratif ini, dan naratif ini saya percaya kita telah ada. Okay? Cuma dia tidak menjadi mainstream, dan ini yang perlu dikukuhkan. Apa yang kita bincangkan daripada pagi sehingga petang ni, saya rasa mencerminkan itu. Keinginan kita melihat satu naratif baru. Dan itu yang harus digambarkan. Yang harus diwar-warkan. Okay? Dan dalam konteks kepimpinan, kita masih lagi melihat, dan jangan orang kata gundah gulana to some extent, kita masih lagi dominan. Melayu akan tetap dominan. Baik dari segi undi, baik dari kepimpinan, itu penting. Tetapi Melayu bagaimana yang kita nak berikan sebagai pemimpin? Itu persoalan kita dalam nak memilih kepimpinan. Dan itu soalan yang bukan sahaja diajukan kepada orang bukan Melayu, tetapi kepada orang Melayu sendiri. Kepimpinan bagaimana yang kita mahukan? Peluang bagi kita selepas 2018 ini, dan di mana kita berada ketika ini, ialah kita boleh reset semula ini.
gunakan ini, opportunity ini untuk kita meletakkan kepimpinan bagaimana yang kita mahukan memimpin orang Melayu, politik Melayu. Itu penting. Ketiganya, saya rasa organisasi. Ini yang saya katakan tadi, dalam konteks organisasi, bagaimana, struktur bagaimana organisasi Melayu ini harus dibina semula. Penjajaran bagaimana yang harus diletakkan semula. Kita tidak boleh, no man is an island in Malaysia. No etnik yang boleh berdiri dengan sendiri dan memerintah. Kita harus kerjasama, tapi dalam bentuk bagaimana. Itu baru, itu yang harus kita lihat. Mungkin tidak semestinya gabungan, tapi dalam konteks kerjasama. Bagaimana yang kita boleh lakukan. Formula bagaimana. Ini saya kira yang perlu cendekiawan Melayu harus duduk, really fikirkan. Okay, because no one way to skin the cat. Saya rasa kita harus jadi sangat strategik berdepan dengan persoalan struktur ini. Okay? Kerana mengapa? Kerana realitinya kita tidak akan mampu, tidak akan ada satu parti Melayu yang boleh jadi sole winner dalam konteks pilihan raya umum di Malaysia. Like it or not, kita kena bekerjasama dengan yang lain. Jadi dalam konteks itulah yang saya katakan bagaimana kita harus menyediakan kepimpinan bukan sahaja kepada orang Melayu tapi juga kepada bukan Melayu. Next. So saya rasa at the end apa yang my last slide mention is simple. Tepuk dada, tanya selera. Bagi saya pisau di tangan kita. We know the problem. Dan to some extent juga we know the solution. Okay? Adakah kita hendak berdiam diri, menanti, melihat ataupun kita aktif menyuarakan apa yang kita inginkan dalam konteks membina satu naratif Melayu dalam konteks politik pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak beri pendapat sedikit kepada apa yang Datuk Sirajuddin raiskan tadi. Melihat kepada menganalisa keadaan politik semasa ketika ini, terutamanya dalam konteks menuju ke PRU 14, saya rasa keputusan pada hari ke-15 nanti akan menunjukkan bahawa majoriti yang ada duduk di Dewan Rakyat ialah orang Melayu. Saya rasa saya certain on that. Maknanya majoriti yang menjadi wakil rakyat masih lagi orang Melayu dan dominasi Melayu dalam konteks pentadbiran itu tetap akan berlaku. Persoalan yang kita ajukan hari ini ialah what type of Malay yang duduk kat situ. Value apa yang menjadikan mereka itu duduk di situ. Itu saya rasa menjadi asas persoalan perdebatan yang kita nak ajukan. Kesedaran yang kita nak bawa hari ini supaya mungkin kita boleh membawa satu gerakan massa yang berani mengatakan bahawa ini sudah tidak lagi boleh diterima di kalangan pemimpin Melayu. Ingatan kepada parti politik Melayu supaya tidak melakukan ini. Dapatan kami kalau di yang pengkaji ini, apa yang saya luahkan pada petang ini ialah menunjukkan bahawa kenapa orang Melayu masih lagi menerima parti yang memberikan ini. Yang kemudiannya masih lagi memberikan kesan negatif pada orang Melayu sendiri. Bukan daripada parti lain. Tapi parti Melayu sendiri yang meletakkan calonnya korup, semua orang tahu dia macam mana, tapi diangkat jadi pemimpin. Jadi persoalan saya ialah Melayu dominan itu akan kekal. Dari segi numbernya, dari segi ini, itu saya rasa naturally kita akan ke situ. Tetapi persoalannya adalah Melayu macam mana. Itu yang saya rasa apa yang dilakukan kita pada petang ini dan insyaAllah pada masa akan datang ialah supaya kita membuat satu gerakan supaya wujudnya kesedaran. Okay? Bahawa Melayu perlu berubah dalam konteks itu. Kalau sebelum ini, parti itu yang maksud saya kata tadi, parti itu tak tengok dah ciri kepimpinan macam mana dan sebagainya. As long as parti ini letak, itu consider Melayu. Jadi itu saya rasa akan berterusan. Yang menakutkan saya ketika ini ialah that kind of Malay and then dan amalan itu bahawa parti is above everything itu akan berterusan. Dan saya rasa itu akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada kelangsungan politik Melayu.